Assalamualaikum dan salam Ramadan sejahtera. Selamat datang kepada semua peserta ke sesi perkongsian ilmu hari ini. Alhamdulillah kita amat bertuah kerana dapat bersama dengan dua orang pakar yang dijemput khas dari bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM yang akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan hala tuju pendidikan maya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan pakar ataupun panel kita pada hari ini. Bersama kita hari ini adalah Dr. Kamarul Azman bin Abdul Salam daripada Sektor Pembangunan Bahan Pembelajaran di SPP KPM. Telah berkhidmat di KPM selama 28 tahun dan mempunyai PhD dalam bidang pedagogi dan kurikulum prasekolah. Dan panel kita yang kedua adalah Dr. Suraj. Beliau adalah penerbit rancangan TV pendidikan dan mempunyai PhD dalam pengurusan media. Telah berkhidmat di KPM selama 17 tahun. Sekiranya peserta terdapat sebarang persoalan, bolehlah mengajukan soalan di ruang komen di bawah. Seperti yang saya maklumkan tadi, tajuk kita hari ini adalah hala tuju pendidikan maya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja telah menukar landscape pendidikan di Malaysia, bahkan menjadikan tugasan seorang pendidik semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Dari segi pendidikan maya telah menjadi semakin popular dan merupakan alternatif untuk menggantikan PDP secara konvensional. Hari ini kita akan bersama dengan Dr. Azman dan Dr. Suraj untuk merungkai dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Dr. Azman, boleh tak Doktor jelaskan apakah itu pendidikan maya dan jelaskan trend PDP kita di Malaysia? Baik, terima kasih saudari moderator Cik Siti Norziana Abdul Karim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi disayangi semua dan rakan sejawat saya Dr. Suras. Terima kasih. Baik, sebelum saya menjawab pada persoalan Cik Ziana tadi, iaitu berkaitan dengan maksud ataupun definisi dan pendidikan maya dan juga trend pendidikan maya dalam konteks kita di Malaysia. Jadi sebelum itu saya ingin berkongsi, susah nak dapat ni, sukar nak dapat ni, mahal. Sebab yang mana mengikuti sewaktu saya memberi taklimat ataupun ceramah penerangan tentang berkaitan dengan pendidikan maya ini, kena bayar pun. Iaitu di peringkat International Conference Pendidikan Awal Kanak-kanak pada tahun Disember 2020 baru ni. Jadi kita saksikan video ringkasan sedotan video yang berkaitan dengan PDP maya secara broadcasting dan webcasting, iaitu norma baru pedagogi guru-guru pendidikan awal kanak, khususnya guru prasekolah. Baik, kita saksikan. Saksikan kelas di rumah mulai 6 April. Ulang kaji sesi pertama 9 pagi dan sesi kedua 1 tengah hari. Buku kata terbuka A hingga J dengan menggunakan kaedah Express I. Seronok tahu? Ada nyanyian dan juga gerakan. Bahasa baba, jual bahasa, ha ha ha. Jual bahasa, sa sa sa. Jual bahasa, wow seronoknya. Adik, oleh kerana adik-adik rajin membantu ibu di dapur, jom kita belajar suku kata terbuka. Paparap, 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 paparap. Baiklah, pada kali ini saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan, iaitu di mana PDP maya
secara broadcast dan webcast. Norma baru pedagogi guru prasekolah. Di mana ini akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat, wabak COVID-19 yang telah melanda negara awal tahun 2020 secara tidak langsung telah mengubah landscape sistem pendidikan negara. Jadi isu pandemik ini merupakan satu titik perubahan, satu titik besarnya yang memberi satu paradigma baru dalam pembelajaran maya, khususnya dalam bidang broadcast dan webcast. Jadi, di sini saya ingin menyentuh juga rancangan TV pendidikan memberi impak norma baru dalam budaya dan prosedur kerja guru prasekolah, khususnya dalam penerbitan rancangan berbentuk pendidikan. Baik, kita lihat di mana dalam pernyataan masalah yang dibuat dalam kajian ini, iaitu guru prasekolah terpaksa melaksanakan PDP secara maya. Oleh itu, mereka memerlukan kemahiran dalam menyediakan kandungan PDP mengikut standard broadcast atau webcast. Jadi tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan norma kerja guru untuk dijadikan penanda aras kepada pembangunan penerbitan rancangan TV pendidikan pada masa akan datang. Selain itu, tujuan kajian ini juga untuk dijadikan rujukan ilmiah dan penambahbaikan kepada norma baru pedagogi guru prasekolah dalam bidang broadcast atau webcast. Jadi metod yang digunakan iaitu di mana reka bentuk kajian lebih pada pendekatan kualitatif dan dilaksanakan secara kajian kes, di mana peserta kajian 6 guru prasekolah dipilih dan fasa-fasa kajian dalam tempoh sepanjang guru ini terlibat dalam penerbitan rancangan TV pendidikan, iaitu fasa pertama tinjauan awal maklumat asas yang diadakan secara dalam talian. Yang kedua, taklimat program TV pendidikan secara dalam talian. Yang ketiga, fasa pembangunan skrip, validasi skrip dan rakaman. Dan fasa keempat, kepada pemerhatian dan temu bual. Baik, jadi saya terus ringkaskan di mana jika kita lihat dari rumusan kajian tersebut didapati guru sukar memilih tajuk rancangan pengajaran yang perlu diutamakan. Kerana mereka tidak menyediakan matriks atau tidak menyediakan satu penjadualan khas di mana tajuk yang mudah, sukar, aras atau aras yang sederhana. Yang kedua, dilihat guru juga tidak memiliki kemahiran untuk membangunkan skrip. Untuk mana-mana rancangan penerbitan, haruslah perlunya ada skrip. Skrip menjadi keutamaan atau sumber rujukan sebelum menerbitkan mana-mana rancangan yang akan dimuat naik dalam berbentuk rancangan TV ataupun di mana-mana untuk disiarkan melalui YouTube, media sosial lain sama ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Di sini juga kalau dilihat isu yang ketiga, guru menghadapi masalah menyediakan slide grafik. Khususnya mereka tidak dapat mengenal pasti hak cipta. Kerisauan, kekhawatiran yang timbul iaitu apabila disiarkan bahan-bahan rancangan mereka, maka masalah grafik yang diambil daripada mana-mana internet, jadi ini akan menimbulkan isu hak cipta yang boleh dikenakan saman. Jadi perkara ini amat perlu dititikberatkan. Iaitu guru perlu ada garis panduan untuk mengambil mana-mana grafik yang ada di pasaran terbuka di atas talian iaitu internet. Yang kedua, yang seterusnya iaitu dari segi penggunaan animasi. Kesukaran mereka untuk memilih animasi yang sesuai ataupun untuk mereka bentuk animasi. Dan selain itu mereka juga suka untuk mendapatkan stok iaitu image, sama ada image pegun ataupun video yang berkaitan dengan rancangan yang anda diterbitkan. Yang keempat, guru kurang keyakinan sebagai penyampai atau talent, yang mana di sini apabila mereka berhadapan dengan kamera, sama ada kamera dalam bentuk studio untuk TV ataupun kamera sendiri, jadi di sini mereka kurang keyakinan dan mereka terpaksa retake beberapa kali untuk mendapatkan satu yang sesuai untuk disiarkan kelab. Jadi di sini kemahiran talent sebagai talent itu amat dititikberatkan. Yang kelima, penggunaan bahasa yang terlalu standard untuk murid prasekolah. Kadang-kadang mereka melihat apabila perlu disiarkan di mana-mana platform, mereka merasakan bahasa itu perlu standard, tapi tidak. Jadi di sini
cadangan untuk meningkatkan kemahiran norma baru kerja guru prasekolah dalam penerbitan maya ini. Yang pertama, mempertingkatkan kemahiran membina skrip mengikut standard broadcasting atau webcasting. Yang keduanya, mempertingkatkan kemahiran menyediakan ataupun mereka bentuk slide grafik mengikut standard broadcast atau webcast. Yang ketiganya, mempertingkatkan kemahiran dan teknik sebagai penyampai atau talent yang baik. Di sini mereka perlu berguru ataupun merujuk mana-mana tips yang ada di internet. Jadi cadangan proses kerja guru dalam penerbitan broadcasting atau webcasting ni ada 3 proses, yang mana kalau dilihat di sini pada proses pertama mengambil tempoh masa 5 hari sahaja, iaitu memilih tajuk atau subtajuk berdasarkan rancangan pengajaran mereka, membangunkan skrip, menyediakan slide grafik. Dan proses kedua, kalau dilihat di sini, iaitu dia semasa rakaman. Dianggarkan satu rancangan itu mengambil masa 45 minit. Maksimum 40 minit kerana 15 minit. Dianggarkan 15 minit untuk rancangan bagi pendidikan awal kanak-kanak. Iaitu mereka kena fokus pada persediaan sebagai penyampai, perlu berpandukan skrip, menyediakan prop set, kalau perlu ada prop set, dan persediaan teknikal, kamera penggambaran, sama ada secara sendiri ataupun dalam studio. Dan yang ketiganya agak berat juga, iaitu mengambil masa tempoh 1 hingga 3 jam bagi satu rancangan, iaitu aspek post production, iaitu syutingan. Syutingan amat penting. Dan keduanya ialah untuk muat naik atau menyiarkan di mana platform yang sesuai. Baik, sebelum saya mengakhiri, jadi saya ingin berkongsi beberapa sedutan yang di mana guru-guru prasekolah telah membuat beberapa rancangan pendidikan prasekolah berdasarkan daripada proses kerja dan yang dicadangkan daripada kajian. Kita saksikan. Bersama Ustaz Syah dan kakak-kakak bunga. Jom adik-adik. Hai adik-adik, bertemu lagi dalam rancangan Bahasaku Manjaku. Bersama-sama dengan Kak Yuli ialah Kak Yaya, Kak Yuna dan Kak Yani. jom kita belajar bersama. Hai adik-adik. Jom kita nyanyi sama Pak Wah lagu Sarapan Pagi. Lepas nyanyi, kita boleh sarapan dengan guru, kawan-kawan dan ibu bapa. Jom. Sarapan pagi enak sekali, minum susu dan makan roti. Lepas sarapan sehat lagi, mudah belajar senang hati. Baik, begitulah tadi sedutan beberapa rancangan yang dikerjakan oleh guru prasekolah. Jadi saya percaya norma kerja baru mampu mengubah lanskap kerja guru prasekolah, khususnya dalam bidang produksi penerbitan yang akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit sedutan berkaitan dengan iaitu di mana rentetan daripada research yang saya buat, iaitu kita melihat bahawa sudah ada satu hala tuju di mana aplikasi pendidikan maya ini khususnya di kalangan guru-guru prasekolah khususnya. Baik, kita pergi pada slide yang pertama, kita lihat, iaitu dalam kita nak transformasi ke arah pendidikan digital ini kepada seluruh guru prasekolah, juga kepada murid-murid, khususnya murid anak di taska maupun prasekolah, iaitu kita lihat maksud apa itu pendidikan maya. Baik,
Definisi dalam pendidikan maya ini adalah merupakan satu alternatif untuk menggantikan PDP secara konvensional. Iaitu di sinilah kita melihat bahawa elemen pendidikan digital sudah masuk dalam sistem pendidikan untuk menggantikan segala metod yang secara konvensional selama ini. Jadi ia merupakan satu bentuk pendidikan masa depan yang memaksimumkan, mengoptimumkan penggunaan TMK, teknologi, maklumat dan komunikasi dalam proses PDP. Jadi ini merupakan satu anjakan paradigma baru. Seperti yang saya katakan dalam research yang kita lihat dalam video sebentar tadi, iaitu merupakan satu norma baru pedagogi guru prasekolah dalam menyiapkan diri mereka dan juga menyiapkan murid menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 juga untuk menjadi generasi digital. Itu untuk persoalan yang pertama. Manakala yang kedua, kita lihat trend. Okey. Jadi, kalau melihat pada trend dalam konteks Malaysia, kita lihat, saya mengambil daripada era awal tahun 2010 sehingga 2020. Kita lihat slide ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat grafik di slide ini. Yang mana kalau kita lihat era awal tahun 20, kita ni disebukkan, kita disediakan pun dengan learning management system. Ada website, ada web base. Kalau saya lihat di perpaduan, Jabatan Perpaduan dikemas sendiri. Mempunyai smart board yang mana mereka pun ada web base mereka sendiri di sana untuk bahan-bahan berbentuk digital. Dimuat naik, dimuat turun untuk dilihatkan secara online dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam sistem pendidikan kita ni juga iaitu ada EduAd TV. Kita dah mula beralih arah kepada pendidikan iaitu menyediakan TV berbentuk digital ketika itu. Dan yang paling hangat iaitu ketika projek One Base Sadar iaitu Frog VLE. Jadi di sini anak-anak murid kita, pelajar kita telah didedahkan dengan pendidikan maya. Dan ini paling hebat, trend yang meletup iaitu apabila tercetusnya COVID-19 yang merupakan satu pandemik global yang disebut oleh Ziana tadi, iaitu telah memberi satu norma baru dalam PDPR. Guru khususnya bagi guru pendidikan awal kanak-kanak. Di sinilah kita lihat munculnya pertama Google Classroom. Kedua, TV pendidikan. Memang cukup hangat. Berebut rasanya. Cikgu Kemas lepas ni boleh masuk TV Okey, yang ketiganya dalam seluruh media sosial. Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Jadi inilah trend yang melihat bahawa pendidikan maya tu dah mula ada. Tapi saya ambil 2010 lah. Baik, saya rasa itu saja untuk menjawab persoalan daripada Cik Ziana. Okey. Saya kembalikan Terima kasih Dr. Azman. So, nampaknya berdasarkan trend tadi, Doktor, kita boleh nampak teknologi ni sebenarnya merupakan penyumbang utama kepada perubahan landscape pendidikan. Seperti video dalam pelbagai bentuk atau format, seperti broadcast television, streaming video, kini telah memberi nilai tambah kepada proses PDP serta meningkatkan kualiti pembelajaran kanak-kanak seawal usia. So, Dr. Suraj, boleh tak Doktor terangkan apakah itu webcasting dan broadcasting? Terima kasih, Ziana. Okey. Perkataan webcasting dengan broadcasting ni, dia casting lah. Mana kata dia penyiaran, masih penyiaran. Okey, bila kata webcasting ni, dia menggunakan web. Iaitu dia menggunakan secara atas talian. Dia perlukan internet dan kena ada gadget-gadget tertentu untuk mendapatkan feed daripada siaran tempat yang disiarkan. Itu webcasting. Iaitu menggunakan, basically dia kena ada internet. Bila webcasting, kena ada internet, ada peranti dan sebagainya untuk melihat apakah yang kita dapat. Iaitu kerana sekarang ni boleh diakses melalui telefon smartphone, komputer, tab dan sebagainya. Banyak cara lah. Tetapi, bila kita kata broadcasting, itu adalah satu yang lebih besar. Iaitu menggunakan stesen penyiaran. Broadcasting ni, stesen penyiaran.
iaitu seperti RTM, Media Prima, Astro, ini semua broadcasting. Okey, apakah masalah dalam webcasting? Webcasting kita lihat di Malaysia lah. Webcasting ni ada problem. Budak-budak sekarang kita selalu baca di surat khabar kan. Surat khabar kita kata budak tak dapat akses lah, itu lah, inilah macam-macam. Masalahnya ialah line internet dia. Dan dia punya peranti dia. Dia tak ada telefon mudah alih lah. Parents bising kan. Tak dapat nak akses kerana telefon tak ada, laptop tak ada, tab tak ada, macam-macam. Jadi di sini webcasting ni problemnya ialah talian satu, nombor dua dia punya access method lah, dua tu. Itu masalah dalam webcasting kita menggunakan. Dan Malaysia, saya tak berani nak sebut kita dah sampai ke tahap yang optimum untuk pembelajaran melalui talian ni kerana bukan semua kawasan di Semenanjung dan Sabah Sarawak ni telah mempunyai coverage internet yang cukup untuk mendownload dan upload dan sebagainya. Internet ada tapi kadang-kadang setakat boleh main WhatsApp je. Nak tengok video, nak download video 1 jam, budak tu give up. Cikgu nak hantar homework tak boleh. Cikgu bercakap, dia dengar cikgu bergerak-gerak-gerak, satu apa tak dengar. Dia tengok je cikgu tu bergerak tapi tak dengar. Ini semua problem dalam webcasting. Tetapi di Malaysia, broadcasting ada kelebihannya. Melalui sistem pendigitalan nasional, kita telah mempunyai hampir 98% tanah di Malaysia ni telah dilingkungi dengan sistem broadcasting, iaitu boleh mendapat akses TV. Sebab tu kita ada TV pendidikan yang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan. Satu langkah yang sangat bagus. Di mana boleh dikatakan kalau terdapat tu tengah-tengah hutan, dalam hutan yang tak ada orang duduk atau di pulau-pulau yang tak ada orang duduk, mungkin tak ada stesen TV lah, tak ada siaran TV lah. Tapi basically other place semua ada broadcasting. So there's no issue about it. Broadcasting ingat tapi broadcasting ni besar tau. Dia kena ada channel, dia ada kena stesen TV. Saya sebut 3 yang besar lah. RTM, TV Media Prima dan Astro. This is the biggest 3 in Malaysia lah. Okay. Dan broadcasting juga boleh melalui radio. Dan kelebihan broadcasting ialah apa yang di broadcast tu boleh diambil dan boleh di webcast. Mana katanya parking di macam Dr. Kamarul tadi sebut mengenai EduWeb TV. Rancangan yang disiarkan di TV pendidikan boleh diletakkan di EduWeb TV dan boleh ditonton kemudian melalui webcasting. Itu dia. Broadcastingnya TV, webcastingnya EduWeb TV. So web TV lah. Jadi dia backup. Dia kata complement each other. Yang mana siaran dulu dan kemudian ini. Budak tak dapat tengok. Budak terlepas tengok. Dia boleh tengok kemudian. Dia boleh download dan tengok. Tapi adalah dia punya kekangan dia itu line internet. Itulah dia webcasting dan broadcasting. Okay, Ziana, terima kasih. Okey, nampaknya doktor, pengetahuan asas webcasting dan broadcasting ni perlu juga didedahkan kepada pendidik walaupun di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. In fact, saya pun baru mendapat ilmu lah berkaitan dengan webcasting dan broadcasting ni. Rupa-rupanya broadcasting ni dia lebih besar dan boleh juga diakses melalui radio dan bukan semata-mata televisyen. So, namun begitu doktor, apakah bentuk atau format rancangan webcasting dan broadcasting yang sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak? Sebab kalau boleh doktor, kongsikan supaya pendidik, terutamanya pendidik di Tadbika dan Taska Kemas tidak merasakan pengetahuan berkaitan dengan broadcasting ataupun webcasting ni bukan hanya terhad untuk pendidik peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah sahaja. Apa pandangan doktor? Ya, terima kasih Ziana. Sebenarnya penghasilan rancangan video ni lah, tak kisahlah nak siarkan melalui radio, TV ke ataupun webcasting ke, broadcasting ke webcasting, kita panggil dia penghasilan rancangan TV pendidikan, video lah. Dia ada kena 2 elemen penting. Mesti ada SME, subject matter expert seperti Dr. Kamarul yang memang dia punya bidang ialah prasekolah. Dia tahu macam mana tackle budak, dia tahu apa yang perlu diajar kepada budak. Budak 5 tahun, 6 tahun tu kalau suruh budak pensyarah universiti yang
mengajar budak-budak besar ni, dia mungkin tak tahu. Tapi dia ada kena specialist dalam bidang prasekolah. Duduk bersama seorang lagi dipanggil ID dan penerbit. Penerbit dia akan dengar cakap, saya penerbit. Dr. Kamarul, SME. So kami duduk bersama, kami rancang dan kami hasilkan rancangan. Saya bergantung penuh pada skrip yang dihasilkan oleh panel ataupun tim Dr. Kamarul. Dr. Kamarul akan buat satu rancangan, satu skrip yang cantik. Dia tahu warna apa yang perlu diguna, baju ataupun karakter yang perlu kedua, karakter-karakter yang menarik, ataupun seperti saya ambil contohlah Upin dan Ipin yang menjadi ikon kepada budak-budak kecil ni. Sebut je Upin Ipin, dia orang dah minat dah. Kalau di luar negara, Sesame Street, sampai hari ni, saya dari sekolah dulu sampai hari ni, Sesame Street hidup lagi. So, this kind of characters, Tom and Jerry, budak duduk depan TV jam. Dia tak fikir makan dah. Kalau tengok Tom and Jerry lah, Donald Duck, Mickey Mouse. Ini luar negara lah. Kalau Malaysia, Upin Ipin lah. Contoh. So, memerlukan SME. Di sana pun ada SME. Saya pernah attach dengan Sesame Street. Dia ada dia punya SME yang tugasnya memikirkan. Dia orang ni pakar dalam bermain dengan fikiran budak-budak kecil ni. Dia tahu budak kecil ni kan macam mana nak hook dia. Macam mana pegang dia, letak depan TV tu. Bukan senang. Orang tua lain. Tapi budak-budak ni sekejap dia hilang. 5 minit, lost concentration. So, you have to hook them, letak depan TV. Ini memerlukan orang macam Dr. Kamarul. Yang mereka ni, bidang mereka itulah dia. So, mereka menghasilkan skrip. Kami sebagai penerbit, saya ada tim saya sendiri, saya akan menerbitkan rancangan itu mengikut skrip yang telah dihasilkan. Dan of course lah, saya kena pastikan bahawa penerbitan tu menepati keperluan lah seperti lighting, audio, video, semuanya mesti perfect. So, kalau tengok Ziana, tengoklah macam mana. Di sini, dua pihak yang sangat penting terlibat, iaitu SME dan ID. Bila saya kata ID itu, instructional designer, termasuk penerbit lah di sana. So, okay Ziana, that dua penting tu penting. Dua perkara tu sangat penting dalam penghasilan rancangan TV pendidikan, khususnya untuk kanak-kanak prasekolah. Thank you. Okey, nampaknya it's a teamwork lah doktor kan. Kita tak boleh macam bekerja sendirian. So pendidik rasanya pendidik tadika dan pendidik taska kemas ada potensi untuk menjadi SME untuk menghasilkan bahan ataupun rancangan webcasting dan broadcasting. So kami di TV Pendidikan banyak menghasilkan rancangan-rancangan begitu dengan pertolongan guru-guru prasekolah. Dr. Kamarul mereka datang ke BSTP, duduk bersama di sini bersama Dr. Kamarul menghasilkan skrip, dan saya dengan tim saya, iaitu saya ada seorang studio director bernama Encik Syarul dan Encik Izwan. Kami akan tengok skrip tu, barulah kami hasilkan rancangan itu. Okay. Back to you. Okay, we are looking forward to collaborate lah untuk menghasilkan bahan dalam TV pendidikan KPM. Okay, Dr. Azman. Dalam situasi semasa negara kita berdepan dengan penularan wabak COVID-19 ni, saya percaya pendidik bukan saja di Kemas tapi di KPM juga pada awalnya mungkin mengalami kesukaran mengadaptasi perubahan ke arah pendidikan maya. Berdasarkan pengalaman dan peramatan Dr. Azman, apakah isu dan cabaran dalam melaksanakan pendidikan maya ini? Okey, terima kasih Ziana. Ini bukan berdasar pengalaman, tapi saya akan berkongsi. Ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh satu kumpulan. Kita lihat pada satu slide ni yang menunjukkan bahawa kajian impak yang dilakukan melihat hala 7 pendidikan digital negara, baru lagi pun dibuat di 2019, antara isu dan cabaran yang disebutkan tadi oleh Dr. Suras, yang mengatakan capaian internet itu adalah masalah utama. Kalau dalam kata istilah teknologi, kita bila menyebut tentang upstream, dia ada upstream, midstream dan downstream. Untuk upstream iaitu berkaitan dengan internet, ini yang kita katakan tadi, iaitu itulah paling punca masalah utama kita. Yang keduanya ialah device, peralatan ICT, Pak Suras, iaitu
juga antara Sebenarnya bukan murah. bukan Mahal. murah untuk penyediaan smartphone, laptop, tablet kemudiannya liputan wifi wifi yang sebab tu kalau kita lihat Kementerian Luar Bandar di bawah Siti Ziana juga, iaitu membuat kampung tanpa wire kampung wifi ada kan, yang mana untuk penggunaan komuniti tadi. Kemudian antara isu dan cabaran lain adalah mengintegrasikan teknologi itu dalam PDP itu sendiri, iaitu objektif pendidikan digital yang dibawa dalam sistem pendidikan. Dan seterusnya adalah kita menghadapi juga cabaran untuk meningkatkan kemahiran guru khususnya dalam pendidikan digital. Bukan senang guru-guru nak belajar, nak menguasai kemahiran untuk editing, walaupun yang simple editing yang menggunakan pelbagai apps ataupun software yang berada di luar. Contohnya di smartphone sendiri boleh dapat apps, boleh edit sendiri. Saya pun paling suka guna UCAD. UCAD is very simple editing lah. Dah ambil rekod-rekod, ambil gambar pegun ke maujud, kita boleh edit sendiri. Jadi itu meningkatkan kemahiran guru dari segi pendidikan digital. Sebab dia nak menggunakan kemahiran itu dalam menghasilkan rancangan bagi tujuan pendidikan maya ni tadi. Yang seterusnya adalah bahan sumber pendidikan digital untuk PDP. Di sini kita lihat bahawa kesukaran lah mereka mendapatkan bahan sumber, khususnya jika mereka tidak mahir animation. Saya bagi contoh simple animation, mereka nak ambil di internet. Jadi itu kadang-kala terhad bagi mereka dan mungkin kurang sesuai dan mereka terpaksa bangun sendiri. Atau keduanya, mereka boleh ambil tetapi menghadapi kekangan masalah berkaitan dengan isu hak cipta. Baik, itu antara yang boleh saya kongsikan lah. Okey, kembali pada Ziana. Okey doktor, nampaknya tak dinafikan cabaran-cabaran yang dinyatakan tadi, pendidik di Tadbika dan Taska Kemas juga berhadapan dengan perkara tersebut sebenarnya doktor. Namun apa jua cabaran, kelestarian pendidikan kita perlu diteruskan demi kemajuan kanak-kanak. Oleh itu doktor, boleh doktor berkongsi bagaimana pendidikan maya ni boleh dilaksanakan dengan lebih efisien. Saya percaya ramai pendidik ingin mendapatkan tips ini daripada doktor. Saya atau Dr. Suras? Dr. Azman. Okey. Baik, untuk memastikan PDP maya itu lebih efisien, saya nak sentuh tentang 3 perkara utama, 3 elemen utama. Okey. Antaranya, kita lihat perlunya dalam untuk memastikan pelaksanaan PDP maya ini berjalan dengan optimum, maksimum dan memberi high impact kepada murid, iaitu 3 perkara iaitu saya sebutkan tadi, iaitu guru, kandungan, konten dan juga teknologi. Itu kerangka asas yang kita perlu pegang, iaitu guru, kandungan dan teknologi, kerana nak memastikan kemajuan murid ini. Oleh itu, untuk efisien ialah kita dah cerita tentang teknologi, kita dah cerita tentang nanti kemahiran guru, guru kena perlu ada kemahiran dalam pendidikan digital ini. Yang paling utama asasnya ialah kandungan maya, iaitu dipanggil visual content. Visual content, dia kena pastikan konten dia betul-betul mantap. Jadi nak mantap konten ni, skrip kena bagus. Bagus, betul. Skrip kena mantap. Skrip kena kreatif, skrip kena inovatif. Nanti kita lihat dalam segmen seterusnya, nanti kita akan belajar tentang penulisan skrip. Okey, kembali pada Ziana. Okey, Dr. Azman, terima kasih di atas tip itu. So, kita akan apply tips tersebut untuk sesi yang seterusnya. Dr. Suras, kita dah dengar tips yang dikongsikan oleh Dr. Azman tadi dalam melaksanakan pendidikan maya yang efisien. Bagaimana pula dalam konteks webcasting dan broadcasting? Adakah kriteria apakah kriteria dalam menghasilkan webcasting dan broadcasting yang berkualiti? What is the do and the don'ts, Doktor? Okey, seperti yang saya sebut tadi, bila sampai ke penerbitan, sama ada dia webcasting atau broadcasting, kami akan
siapkan rancangan dulu. Kami akan siapkan rancangan, iaitu di studio kami rakaman akan dibuat dan editing akan dibuat. Dari segi penerbitannya, dari sama ada webcasting atau broadcasting di BSDP, International Broadcasting Standard sentiasa dijaga, iaitu dari segi videonya, dari segi audionya, lightingnya, semuanya kami ikut betul-betul standard yang perlu ada. Itu dari segi teknikal. No problem lah. Okey, biarpun dia webcasting ataupun dia broadcasting, sebab kami ada dua-dua, kami memang ikut standard dia. Okey, dari segi soalan bahagian kedua soalan Ziana tadi, iaitu bagaimana nak dapatkan the do and the don'ts. The do and the don'ts di sini ialah yang penting. The do, Dr. Kamaru sudah beritahu, iaitu the script got to be strong. Concentrate on the script. Kalau saya bagi analogi lah, saya disuruh, saya diberi sebatang kapak. Sebatang lah kapak? Sebilah kapak. Sebilah kapak. Untuk menebang sebatang pokok. Saya akan menggunakan hampir 5 atau 6 jam untuk mengasah kapak itu. Bila saya potong, habis. Senang. Jadi, persediaan. Persediaan inilah yang dikatakan skrip. Dalam persediaan ni, kita ada, dalam penerbitan ni, kita ada pre-production, production, dan post-production. Jadi, tempat yang perlu mendapat perhatian yang paling banyak ialah pre-production. Kalau pre-production itu scripting, treatment, semuanya cantik, bila masuk penggambaran, 1 jam siap. Complete. Dah siap tu, masuk post-production iaitu editing dan sebagainya, keluar. Jadi, janganlah masuk ke studio selagi skrip tak lengkap. Selagi your insert, your characters semua tak ready. Don't go into the studio. Ini tugas siapa? Penerbit. Ya, tugas saya lah. Tapi saya perlukan pertolongan SME. SME yang membantu saya menyediakan semua. Tanpa mereka, saya pun jam. So the first do is prepare everything. Pre-production. Prepare. And the don't is, don't go into the studio if you're not ready. Pengarah studio tak akan bagi you masuk. Semua tak ready. Next is, buat penggambaran and then follow up with post-production. Dan kemudian, yang penting, buat tayang kaji. Buat preview. Panggil semua panel-panel yang ni, tengok betul tak apa yang kita dah hasilkan ni. Sebab kadang-kadang content can be wrong. Dan kita tak mau siarkan sesuatu yang tak betul. Nama kita rosak. Adakan tayang kaji. Please do tayang kaji. Dapatkan dapatan. Kalau ada pembetulan pada rancangan kita, betulkan rancangan itu, edit balik. Dan kemudian barulah hantar ke penyiaran. Okay? That's all, Ziana. Saya nak tambah sikit, Dr. Suras. Ya, boleh. Saya nak tambah satu. Come. Kalau kita lihat tadi, broadcasting lebih kepada untuk penyiaran rancangan TV. Tetapi tips yang diberi oleh Dr. Suras tadi, iaitu boleh digunakan oleh guru-guru sebagai penulis skrip sewaktu untuk menghasilkan rancangan-rancangan atas talian ni melalui PDPR. Untuk PDPR mereka. Sama ada durasi 1 minit, 2 minit, 3 minit, skrip kena ada. Storyboard kena ada. Kena ada. Dan seperti yang anda kata tadi, the do's. Pastikan skrip tu buat. Jangan pergi terus dia nak rakam. Pergi hari ni nak berjalan. Nanti dalam segmen saya ada menyebutkan apa segmen-segmen yang perlu ada sewaktu menulis skrip untuk rancangan berbentuk pendidikan. Okey? Okey, Ziana, satu lagi dah tambah Presenter. Saya bukan nak kiasu sangatlah. Ini kita deal dengan budak kecil. Karakter kita atau penyampai kita mesti ada daya penarik. Budak-budak ni. Kalau budak tengok presenter dia lah boring, habis rancangan. Jadi, the character ataupun the penyampai, kadang-kadang kita boleh gunakan karakter kanak-kanak untuk mengajar kanak-kanak. Cuba tengok Sesame Street. Dia gunakan budak-budak banyak. Dan dia juga gunakan karakter-karakter binatang seperti all the patong, puppet. Big Bird masih ada lagi. Kalau Diana ingat lagi, Diana tengok Sesame Street tengok. Big Bird tu ada lagi. Dengan dia punya pakaiannya, padahal kostum dia. So, inilah dia karakter yang menarik sesuatu rancangan tu. I bagi contoh macam itulah. Tom and Jerry. Sampai hari ni budak-budak minat. Kalau kita gunakan Tom and Jerry untuk mengajar, memang jadi. Budak akan belajar sebab dia minat benda tu.
Daripada seorang cikgu berdiri di depan kamera dan mengajar budak, bukan tak jadi, kadang-kadang boleh. Tapi kita kena, the character kena hidup. Mesti boleh menarik perhatian murid dan juga dia ada keupayaan untuk hook budak. Untuk budak tu dia tunggu cikgu ni lagi. Dia tunggu cikgu ni. Dia sebut nama cikgu tu dia nak datang. Atau sebut nama karakter, ikon. Kalau boleh cikgu-cikgu kemas ialah please create one icon. Ikon yang budak-budak sentiasa tunggu ikon ni. Contoh ikon ialah Upin Ipin, Big Bird, all this sebut nama-nama yang saya sebut lah. Ini contoh je. Kita create satu lagi ikon yang kanak-kanak punya supaya dia jadi Siri. Jadi ikon ni akan okey adik-adik, kita tunggu lepas ni di Siri berikutnya macam tu. Itu cara kita create, kita hook budak. Okey? Thank you. Okey, Doktor. Kalau nak bercerita berkaitan dengan ikon ni, kalau dekat Kemas, kita ada 3 karakter kanak-kanak yang dikenali sebagai ceria, cerdas dan cerdik, dan mungkin ini yang boleh dijadikan sebagai ikon kepada konten ataupun kandungan digital yang akan dihasilkan oleh cikgu-cikgu Kemas. Okay, ingat ya cikgu-cikgu, hayati the do and the don'ts. Sebab selepas ini, tips-tips ini akan diguna pakai untuk sesi ataupun slot yang seterusnya. Doktor, kita boleh nampak sekarang ramai pendidik menggunakan platform sosial media untuk mengajar dan berkongsi ilmu dalam pendidikan maya. Sebagai contoh, saya juga salah seorang follower Cikgu Tube dan pelbagai akaun guru di YouTube dan juga TikTok. Banyak informasi sebenarnya yang saya perolehi melalui akaun-akaun YouTuber inilah. So saya percaya ramai juga sebenarnya cikgu ataupun pendidik tadika ataupun taska Kemas telah berjinak-jinak dalam pendidikan maya sebagai content creator di YouTube maupun di TikTok atau dalam menghasilkan bahan bantu mengajar lebih-lebih lagi semasa melaksanakan PDPR. So boleh Dr. Azman kongsikan tips untuk menjadi ikon ataupun superstar heroin dalam PDP Maya? Hebat soalan Ziana ni untuk saya kongsi dengan pemaju masyarakat Kemas, guru-guru prasekolah Tabika Kemas khasnya. Baik, boleh saya simpulkan beginilah, kerana bagi peringkat awal katalah dah menyiapkan skrip akan saya kongsikan bagaimana untuk membuat skrip yang berbentuk rancangan pendidikan. Yes, okay. Tidak seperti skrip-skrip yang untuk dokumentari, drama atau yang buat storyboard ataupun storyline mereka. Ada perbezaan sikit. Jadi saya akan kongsikan dalam segmen sebentar lagi. Tetapi kalau untuk menjadi ikon ataupun saya katakan super teacher, untuk menjadi super teacher, okey, yang pertama kita lihat. Okey, kita lihat yang pertama ni. Bahawa peka pada situasi ledakan IT. Banyak software baru, banyak apps baru, aplikasi yang mudah-mudah ada, kan? Kalau saudara Syahrul kami di pegawai di sini memang ada tim, saudara Izwan kita, dia memang ada tim yang tahu sahaja perkembangan IT semasa. Jadi sekurang-kurangnya kita sebagai penulis skrip atau nak membangunkan rancangan yang berdurasi 1 minit pun, walaupun lagu ringkas pun, nak dikeluarkan dalam bentuk rancangan yang nak diletak dalam media sosial, pastikan peka pada sesuatu legakan IT. Yang keduanya, optimumkan penggunaan aplikasi itu atau software itu. Kalau dah biasa guna Filmora, guna. Mudah untuk sampai pada post production. Boleh buat editing sendiri. Dan yang ketiganya, meningkatkan kemahiran penulisan skrip. Papan cerita, storyboard ni. Kena tingkatkan kemahiran ni. Kalau tak ada kemahiran, ini yang akan buat rancangan yang kena kecam dekat luar tu. Sebab dia buat tak ada skrip. Nak buat kuih bakul tapi tak ada skrip, campur tunggang langgang. Akhirnya jadi kuih tong lain. Bukan kuih bakul, kuih tong. Itu antaranya. Jadi tingkatkan kemahiran penulisan skrip. Yang keempatnya, tingkatkan kemahiran sebagai talent. Jika untuk menggunakan rancangan ini sebagai rancangan beliau sendiri. Tingkatkan sebagai talent. Biasakan diri dengan, hai adik-adik, kena biasakan di depan kamera. Okey?
Jadi itu kalau untuk tips, ada 4 tips untuk menjadi super teacher in e-learning. Okey, terima kasih Ziana. Senario baru pendidikan global ni memerlukan pendidik untuk menguasai ICT dan mempunyai literasi berkaitan dengan teknologi komunikasi dan maklumat ini. So semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada pendidik tadbika dan tazkar kemas dalam melahirkan modal insan yang unggul. So terima kasih Dr. Suraj, Dr. Azman di atas perkongsian ini tadi. So sesi kita berhenti di sini dan kita akan ke sesi seterusnya sebentar lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi.